Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam rancangan Tanya Dentist pada hari ini, hari Khamis 21 hari bulan Mei 2020. Hari ini dah masuk hari-hari terakhir bulan Ramadan. So tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya. Kalau anda semua tengok, kita hari ini nak bercerita sedikitlah mengenai Hari Raya. So apa yang dimaksudkan dengan racun senyap di Hari Raya ini? Tapi sebelum tu jangan lupa share, like dan follow FB kami, FB My Dental Care. So dekat situ insyaAllah kami akan bagi macam-macam lah maklumat mengenai kami punya operation hour dan juga promotion dan juga education mengenai penjagaan gigi. Hari ini kita bersama dengan Dr. Syamini sekali lagi dan kita akan membincangkan mengenai tajuk racun senyap di Hari Raya. Okay. Okay. So, Assalamualaikum Doktor. Okay, Assalamualaikum dan salam ceria semua. Okay, Huda. Hai Doktor, Doktor sihat? Sihat. Huda sihat? Alhamdulillah sihat. So, Okay. ini Doktor Mimi, so apa yang dimaksudkan Doktor dengan racun senyap di Hari Raya? Apa tu racun senyap? Okay, jadi hari ni kita akan cakap topik pasal racun senyap di Hari Raya. Okay, sebagai yang kita semua tahu, tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya kan? Mungkin lagi 2-3 hari kan? Hari Ahad insyaAllah lah. Jadi, walaupun pada tahun ni mungkin kita raya tak semeriah seperti tahun sebelum-sebelum ni disebabkan PKPB ni kan. Jadi, tapi walaupun kita tak semeriah dulu, tapi sudah semestinya juadah hari raya tu tetap ada juga. Walaupun mungkin kita tak berkumpul ramai-ramai dengan keluarga, dengan saudara mara, tapi juadah dah makanan hari raya tu mesti ada juga untuk baru mungkin ada orang baru nak rasa feel raya tu kan. Okay, macam Huda sendiri. Biasanya kalau hari raya apa juadah ataupun makanan yang mesti ada hari raya? Alah, kalau Hari Raya tu mesti ada ketupat, rendang, kuah kacang semua. Wajib. Kan. So selain rendang, lemang semua tu ada kuih-kuih raya juga. Lepas tu ada dah makanan pun ada air pun air mesti kena air manisan kan. Air sirap ke, air oren ke ataupun air yang berkarbonat ke. Okay. Jadi semua makanan-makanan juadah hari raya ni yang kita sebenarnya ni perumpamaan je lah racun senyap di hari raya. Kenapa kita kata racun senyap di hari raya? Sebab biasanya kalau hari raya ni kita akan makan banyak kan. Macam makan puas-puas kuih raya pun semua jenis yang manis-manis. Lepas tu ada yang keras, ada yang berkacang apa semua. So ni yang kita nak ceritakan apa yang dimasukkan racun senyap di hari raya. Okay, so sebagai yang kita tahu actually makanan apa dia? Dia mau kita cakap tu racun senyap kepada pemakanan lah, buat pemakanan. Pemakanan jual dari hari raya. So kiranya contohnya macam makanan tu sendiri mungkin dah ada gula. Lepas tu bila kita masak campur gula lagi. Sebabkan bila makanan manis ni semua boleh menyebabkan risiko tinggi untuk dapat karies gigi. Okay, ataupun gigi berlubang. Okay.
macam mana terjadinya karies gigi ni bila kita makan makanan yang manis ke ataupun makan apa-apa saja. So akan menyebabkan mulut kita ni akan jadi macam beracidic lah. Okay. So ada bakteria yang dalam mulut yang akan menyebabkan karies gigi tu. Especially kalau makanan tu jenis yang tersangkut lama dekat gigi ataupun contoh macam rendang daging kan. Bila kita makan daging kadang-kadang terselit celah-celah gigi. Jadi bila lama terselit kat gigi ni, so kita tak bersihkan. So lama-lama yang boleh menyebabkan karies gigi. Tu baru rendang daging. Selain daripada tu mungkin makanan-makanan manis, especially kalau benda tu yang jenis yang melekit. Okay. Jadi ini semua akan menyebabkan risiko tinggi untuk menyebabkan karies gigi. Okay. Jadi kalau boleh kita kurangkan pengambilan manis. Contohnya macam air kan. Lebih baik minum air kosong, air seluam. Tapi kalau nak teringin nak minum air manis tu mungkin kita boleh kurangkan pengambilan gula tu. Maksudnya gula tu kita kurangkan. Lepas tu macam makanan kuih-kuih raya pun kebanyakannya yang manis-manis. So mungkin kita boleh kontrol lah makanan manis tu. Okay? Jangan banyak sangat. Boleh rasa tapi jangan terlalu banyak. Okay? Lepas tu ada juga kadang-kadang kalau dekat balang kuih raya tu ada yang suka letak coklat ataupun gula-gula kan. Betul. So kalau macam especially gula-gula yang keras ke apa, especially budak kan dia suka. So kalau boleh kurangkanlah makan gula tu, sebab bila gula dia masuk dalam mulut, dia kemam mulut kan lama untuk gula tu cair dalam mulut kan. So bila selama tempoh makanan gula tu ada dalam mulut, selama tu lah yang lagi senang untuk gigi berlubang. Lagi lama gula tu melekat dalam mulut kan, so lagi tinggi risiko untuk karies gigi. Tu kalau makanan manis. Lepas tu kalau boleh, selain daripada karies gigi, ada juga kes yang datang ke klinik gigi sebab gigi patah. Sebab makan kacang keras sangat ataupun makan kerepek, ataupun ada juga kes yang suka gigit ais batu kan, keras kan. So bila dia gigit benda-benda yang keras boleh menyebabkan gigi patah ataupun dia tercip sikit. Jadi kalau boleh yang ais tu memang kalau boleh hilang, jangan gigit lah ais batu tu. Okay. So macam yang benda-benda yang keras tu pun kalau boleh macam krepek ke kacang ke, mungkin kita boleh potong macam dari kecil sikit untuk boleh kita makan daripada terus gigit keras-keras tu. Okay. So tu antara makanan-makanan yang boleh menyebabkan gigi berlubang ataupun gigi patah. Okay. Yelah kan doktor, waktu raya ni lah orang-orang nak rasa makan macam-macam, beramai-ramai. Kan? Yelah betul lah. Lepas puasa so nak lepas puasa baru nak makan semua benda, padahal masa buka puasa pun macam nak balas dendam lah, rasa macam nak makan semua tu. Boleh makan tapi kontrol makan tu. Jangan terlalu banyak sangat. Kalau boleh, hari raya tu kan lama, lagipun kita biasanya tahun ni pun kita duduk rumah je kan. So maksudnya tempoh lama hari raya tu. Jadi jangan satu hari tu semua benda kita nak makan semua benda. Maksudnya kita kontrol sugar intake tu, pemakanan tu kita kontrol. Betul-betul. Okay. Ni doktor, lagipun yang kita faham kan orang macam sebelum raya kita pergi klinik kan, tolong betul-betulkan gigi dia sebab nak nampak cantik di hari raya. Tapi bila tak jaga waktu raya tu, kena jumpa doktor lagi kan. Betul. Jadi walaupun makanan tu kita kena kontrol, dan selepas tu pun kita kena kebersihan mulut tu pun kena sentiasa jaga juga. Kena jaga. Especially maksudnya gosok gigi tu sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tu paling kurang lah. Okay. Dan jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Okay. Tapi boleh pakai yang kalau brush gigi tu, boleh pakai brush gigi kan, sebab kita tengok kat kedai kan jenis ada yang soft,
medium, ada yang hard. So yang baiknya boleh pakai yang soft lah sebab bila berdos dia tu lembut, senang kita nak gosok bila celah-celah gigi tu. Okay? Tapi ni just untuk extra sebab kadang-kadang orang selepas makan dia terus gosok gigi. Sebab dia terus takut gigi lubang ke apa. Actually, it's better untuk tunggu 30 minit selepas makan dulu. Okay? Sebab apa kita kena tunggu 30 minit? Sebab macam saya cakap tadi, lepas kita makan, mulut kita ni dalam keadaan berasid. Okay? So bila kita terus gosok, gigi tu tengah asid, so dia macam senang terhakis lah. Ataupun rapuh macam tu kalau jangka masa panjang. Okay? So it's better tunggu 30 minit. So, sebab selepas 30 minit, kita punya mulut tu dia daripada asid dia akan back to neutral balik. Okay? So masa tu baru kita boleh gosok gigi. Dan pastikan bila gosok gigi pakai ubat gigi yang berflorida lah. Okay? Sebab kalau tak ada pakai ubat gigi yang Florida, maksudnya kita gosok without fluoride. Sebab fluoride tu yang akan macam neutralizekan balik. Kalau macam gigi tu berlubang nak mengurangkan risiko gigi berlubang tu, fungsi tu lah fungsi fluoride tu. Tu pertama sekali kalau dari segi gosok gigi. Yang kedua, jangan lupa juga untuk guna floss. Okay? Floss yang macam benang gigi tu kan. Sebab especially macam contoh kalau kita makan rendang daging kan kadang-kadang senang tersekat, terselit dekat celah gigi. Jadi sebab tu fungsi floss lah. So walaupun kita gosok gigi, kadang-kadang bila kita gosok, dia tak kena pun celah-celah gigi tu. Mungkin makan daging tu masih terselit. So bila kita guna floss, kita dapat tanggalkan lah daging tu ke yang terselit dekat gigi. Okay? Okay. Jadi maksudnya sambil makan banyak tu macam tu kita ambil pemakanan yang macam daging apa semua tu senang nak dekat kat gigi kan. So kita kena jagalah betul-betul ni. So kalau budak-budak pun sendiri doktor kena budak-budak lagi lah kan. Lagi suka makan kuih raya. Macam kan dia lagi suka benda-benda manis. Walaupun budak-budak pun walaupun dia baru ada gigi susu, sebab ada parents fikir oh tak apa, gigi susu tak ada, nanti ada ganti gigi kekal. Tapi gigi susu tu pun penting juga. Sebab macam mana kalau awal-awal gigi susu dia dah dicabut, macam mana dia nak makan, nanti macam mana dia nak bercakap ke, keyakinan diri. Kalau awal-awal gigi depan dah tak ada, so dia punya keyakinan diri pun akan berkurang. Sebab gigi susu ni pun penting untuk guide gigi kekal tu keluar. Sebab kalau kita cabut gigi susu awal, kemungkinan risiko untuk gigi kekal tu mungkin akan tumbuh sengit ataupun dia akan terlari sikit lah. Mungkin akan berlapis sikit ke. Okay? So sebab tu kena kontrol, yang paling penting kena kontrol dia punya sugar intake, diet pemakanan kita. Dan yang walaupun kita dah makan semua tu, jangan lupa untuk jaga kebersihan mulut. Yang tu pun penting juga. Okay? Dan kurangkan pengambilan makanan yang manis lah yang terutamanya. Yang manis ataupun yang melekit. Macam apa? Caramel kan? Macam coklat yang caramel, yang sticky macam tu. Kurangkan lah. Sebab bila melekit semua tu, senang lah untuk dapat karies gigi. Lepas tu kurangkan pengambilan yang makanan yang terlalu keras, elakkan gigit ais semua. Okay? So maksudnya live kali ni kita more kepada kita nak bagi ingat dekat semua orang hari raya nak dekat. So orang kena buat apa kan, sebab kita kan busy nak buat preparation raya. Lepas tu nak fikir je ada apa untuk raya nanti kan. So kena tahulah yang tengah makan banyak-banyak, so kita kena jaga juga. Sebab biasanya raya ni sebelum raya orang dah ramai datang klinik, lepas raya pun orang dah ramai datang klinik juga. Sebab yelah masalah gigi sakit gigi lah, gigi berlubang, gigi patah. Betul. Okay. So doktor ada pesanan tak untuk orang di luar sana sebab nak raya dah ni? Pesanan dia, itulah kesimpulannya, jagalah pemakanan anda sebab mungkin kita rasa seronok kan makan hari raya, dapat makan macam-macam.
Tapi kena jaga juga pemakanan tu. Okay. Bukan dari segi kesihatan je, kesihatan tu dah satu. Dari segi pendidikan pun ada dia punya kesan buruk dia juga kalau kita tak kontrol pemakanan kita. Dan jaga kebersihan mulut terutamanya. Okay. Dan itulah walaupun kita tahun ni mungkin raya simple je, tapi makanan raya tu tetap ada. Betul, tetap ada, tetap nak buat kan. Okey doktor, um, so, so, so itu sajalah kita punya sebenarnya tajuk kita hari ni memang simple je. Kita nak bagi tahu orang apa racun senyap di hari raya. So macam mana kita nak jaga gigi kita di hari raya kan doktor. Sebenarnya senang je jaga gigi betul. Gigi, kena buat gigi betul. Closing Florida. Okey doktor. So itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih Dr. Mimi sebab sudi berkongsi dengan kita orang. Ingatkan sebenarnya semua orang untuk jaga gigi di hari raya. Itulah sampai tu pun kita ucapkan juga lah selamat hari raya kepada semua di luar sana dan minta maaf zahir batin. Okey. Selamat raya juga doktor. Okey. Terima kasih. So, okay, bye Dr. Mimi. Nanti kita jumpa lagi di saat akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Okay. So kepada semua, so basically hari ni nak bercerita pasal racun senyap di hari raya. So Dr. Syamini tadi dah berkongsi kepada kita semua macam mana nak jaga gigi di hari raya ini. Okey, kepada semua, jika ada sebarang pertanyaan mengenai kesihatan gigi ataupun nak book appointment sebelum mungkin selepas hari raya nanti, boleh directly call kita orang dekat number dekat bawah ni. Dan juga saya nak beritahu semua bahawa sekarang My Dental Care tengah adakan promotion braces dan juga copper whitening. So untuk siapa-siapa yang teringin ataupun nak tahu dengan lebih lanjut mengenai braces yang diadakan di My Dental Care, boleh directly call dekat nombor yang tertera. InsyaAllah kita akan jawab dan guide untuk set appointment jika perlu. Okey, itu sahaja daripada kami pada hari ini. Selamat Hari Raya daripada saya dan juga tim My Dental Care dan selamat berpuasa untuk beberapa hari ini. Okey, bye semua. Terima kasih.